masih lihat perkara ini berlaku di mana-mana sahaja dan bila-bila masa sahaja. Tetapi, adakah kita sebagai masyarakat hanya melihat atau menjadi sebahagian daripada mereka yang berusaha untuk mencegahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Encik Muaz bin Mansur dan rakan-rakan sekalian. Saya Adisha Ismatul Safia binti Aminul Izmir aka Matul, nombor kad matrik KBJ 2108106558, Pelajar KPTM Kota Baru, semester 1. Pada masa kini, kita kerap mendengar pelbagai kes penderaan kanak-kanak berlaku di mana-mana sahaja yang semakin berluasa sebagaimana yang telah disiarkan di media sosial, akhbar maupun di televisyen. Jadi, pada hari ini, saya Matul akan mengupaskan serba sedikit mengenai satu isu yang sering diperkatakan di negara kita, iaitu penderaan yang berlaku ke atas kanak-kanak. Penderaan kanak-kanak adalah satu masalah global yang sering berlaku di Malaysia. Sebelum saya menerangkan dengan lebih lanjut mengenai isu ini, mari sama-sama kita saksikan video ini. Baiklah, apa yang dimaksudkan dengan penderaan kanak-kanak ini? Penderaan kanak-kanak bermaksud mendera atau melakukan satu perbuatan zalim serta termasuk sebarang bentuk eksploitasi atau komersial yang boleh menyebabkan kerosakan kepada kesihatan kanak-kanak dari segi survival, perkembangan atau harga diri. Penderaan kanak-kanak ini merangkumi kesihatan fizikal dan pertumbuhan mental. Sepanjang kehidupan mereka, penderaan kanak-kanak ini berlaku kepada kanak-kanak yang berumur di bawah 18 tahun. Adakah anda tahu, penderaan kanak-kanak ini secara amnya dibahagikan kepada 4 jenis penderaan, iaitu penderaan fizikal, penderaan emosi, penderaan seksual dan serta pengabaian. Mesti anda tertanya-tanyakan apa maksud di sebalik keempat-empat jenis penderaan ini? Anda jangan risau, saya akan menjelaskan satu persatu apa itu penderaan fizikal, penderaan emosi, penderaan seksual serta pengabaian. Jadi, pertama sekali, kita akan pergi ke penderaan fizikal. Penderaan fizikal? Apa itu penderaan fizikal? Penderaan fizikal ialah dari kecederaan ringan yang dibuat oleh pendera sehingga kecederaan itu menjadi lebih teruk, seperti kulit melecur, patah tulang dan sebagainya. Kecederaan ini boleh menyebabkan sehingga berlakunya kematian. Antara kecederaan fizikal yang sering berlaku di negara kita ialah tumbukan, tamparan, sepakan, gigitan, goncangan, campakan, tikaman, dicekik maupun pukulan yang menggunakan tangan, kayu atau sebarang objek atau apa-apa yang boleh mencederakan kanak-kanak. Penderaan dikenal pasti tidak kira sama ada penjaga berniat untuk mencederakan kanak-kanak atau tidak. Tiada sebarang pun selalunya ada niat untuk menyakiti sehingga menyebabkan kecederaan. Mungkin pada asalnya tujuan penjaga mereka adalah untuk mendisiplinkan anak mereka sehingga menjadi berlebihan dan secara tidak langsung ia mendatangkan kecederaan pada fizikal mereka. Selain daripada itu, gangguan dari tangisan bayi juga akan menyebabkan tekanan kepada penjaga dan secara tidak langsung mereka mendera bayi itu tanpa sengaja, seperti menggoncangkan bayi yang dinamakan shaken baby syndrome, di mana apabila ketidakupayaan seorang penjaga untuk mengendalikan situasi ini yang akan menyebabkan penderaan fizikal terhadap bayi tersebut tanpa disengajakan. Yang kedua ialah penderaan seksual. Apa itu penderaan seksual? Penderaan seksual adalah apabila seorang kanak-kanak atau remaja digunakan untuk mencapai kepuasan seks pendera. Ianya selalu berlaku ke atas kanak-kanak atau remaja di mana mereka tidak faham akan situasi ini dan tidak dapat menghalang atau mengelak daripada situasi tersebut. Penderaan seksual
seksual selalu berkait dengan salah guna kuasa, kepercayaan dan tanggungjawab oleh pendera terhadap mangsa. Selain itu, mempengaruhi minda atau memaksa kanak-kanak dalam melakukan aktiviti seksual adalah satu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang di negara kita. Penderaan seksual ini boleh dikategorikan sebagai satu ancaman seseorang mangsa kanak-kanak boleh menyebabkan berlakunya persekitaran besar yang tidak selesa untuk kanak-kanak tersebut. Oleh yang demikian, setiap kanak-kanak berhak untuk memilih seorang dewasa yang dapat menyayangi, membimbing dan menyokong serta membantu mereka untuk mendapatkan suasana persekitaran besar yang baik dan harmoni bagi memastikan mereka tidak mengalami masalah mental dan emosi di kemudian hari. Seterusnya, kita akan melihat jenis penderaan yang ketiga pula, iaitu penderaan emosi. Mesti anda rasa pelik kan? Ada juga wujudnya penderaan dari segi emosi yang berlaku ke atas kanak-kanak zaman yang canggih ini kan? Ya, mestilah ada. Kenapa tidak ada kan? Jadi jom dengar penjelasan saya apa itu penderaan emosi yang saya katakan sebentar tadi. Penderaan emosi itu biasanya sukar untuk dibuktikan dengan mata kasar kita, malah biasanya berlaku apabila terdapat penderaan jenis lain yang dikenal pasti termasuklah perbuatan buli di sekolah. Penderaan emosi yang terdapat pada kanak-kanak ini kurang mendapat perhatian dari pihak yang bertanggungjawab walaupun jenis penderaan ini didapati kerap berlaku di kalangan kanak-kanak sama ada secara berasingan maupun bersama jenis penderaan yang lain. Jika penderaan emosi ini kerap berlaku pada seorang kanak-kanak itu, ia akan kelihatan sangat jelas sehingga memerlukan rawatan perubatan dan menyebabkan kecacatan psikologi dan emosi pada seorang kanak-kanak itu. Apabila terdapat kanak-kanak yang mengalami penderaan sebegini, ia akan menunjukkan pelbagai masalah sosial, emosi dan pembelajaran yang serius. Antara tingkah laku untuk yang mampu dikelaskan sebagai penderaan emosi ialah tabiat seorang yang suka mengenakan orang lain. Kedua, memperkecilkan dan memalukan seseorang kanak-kanak itu. Ketiga, ibu bapa mengurung kanak-kanak di dalam bilik yang gelap. Keempat, sikap ibu bapa yang suka merasuahkan fikiran anak-anak mereka. Dan kelima, ibu bapa yang suka membezakan anak-anak mereka yang kurang bijak di sekolah serta merendahkan anak-anak mereka sehingga mendatangkan rasa yang negatif dan yang tidak baik dalam diri kanak-kanak tersebut. Dan jenis penderaan yang terakhir ini ialah penderaan yang paling biasa berlaku dalam kehidupan seseorang kanak-kanak, iaitu pengabaian. Pengabaian dipanggil secara sah apabila terdapat apa-apa perbuatan atau kegagalan yang berlaku dari bahagian ibu bapa atau penjaga yang tidak memberi keperluan asas dengan secukupnya. Contoh keperluan asas yang gagal diberi pada kanak-kanak, yang pertama, pengabaian secara fizikal. Contohnya, kegagalan ibu bapa untuk menyediakan keperluan seperti makanan, tempat perlindungan maupun kurang memberi pengawasan yang teliti kepada anak-anak. Yang kedua, pengabaian dari segi perubatan. Contohnya, kegagalan untuk memberikan rawatan atau perawatan kesihatan mental yang terapi dalam masa yang tertentu. Yang ketiga, pengabaian menyediakan pendidikan dan penyalaan pada anak-anak mereka. Contohnya, ibu bapa gagal untuk memberikan pendidikan atau menawarkan perkhidmatan khas untuk mengenai pendidikan kepada anak-anak. Dengan itu, anak-anak itu tidak dapat meneroka serta meluaskan ilmu pengetahuannya dengan lebih mendalam. Yang keempat ialah pengabaian secara emosi. Contohnya, ibu bapa kurang memberikan perhatian terhadap keperluan emosi kanak-kanak seperti tidak menunjukkan kasih sayang yang secukupnya kepada anak-anak mereka. Kegagalan ibu bapa untuk menyediakan penjagaan psikologi dalam perkembangan diri kanak-kanak. Ibu bapa membiarkan kanak-kanak di bawah umur untuk meminum alkohol serta penggunaan bahan terlarang iaitu najis dadah. Kesimpulannya, penderaan kanak-kanak merupakan perbuatan keji yang dilarang keras oleh agama. Hal ini kerana perbuatan sebegitu seolah-olah bertujuan untuk menjahanamkan aset penting negara pada masa akan datang dan memusnahkan keturunan kita sendiri. Ingatlah, anak-anak merupakan amanah Allah yang sangat suci dan bersih. Oleh itu, menjadi tanggungjawab kita untuk membentuknya menjadi seorang yang baik dan atau sebaliknya. Jika mereka selalu diperlakukan dengan tindakan negatif semasa kecilnya, tidak mustahil mereka akan menjadi lebih ganas apabila meningkat dewasa. Jadi, sayangilah anak-anak dan jauhilah kes penderaan kanak-kanak kerana ia tidak menguntungkan mana-mana pihak, malah dosa yang akan kita dapat di akhirat nanti. Sekian, terima kasih. Kita sebagai masyarakat, secara amnya dan jiran tetangga secara khususnya perlu memainkan peranan penting dalam menyalurkan info-info ataupun maklumat jika terdapat atau terlihat ataupun terdengar tentang keganasan rumah tangga penderaan kanak-kanak di penempatan yang kita tinggal. Masyarakat perlu memainkan peranan, insyaAllah. Assalamualaikum. Isu mengenai penderaan kanak-kanak ni tak sepatutnya terjadi. Sepatutnya kita kena melindungi kanak-kanak. Dan sebagai seorang dewasa yang matang, sepatutnya kita boleh berfikir sebelum kita bertindak. Kita sebagai orang dewasa perlu menjaga kanak-kanak.
bukannya sepatutnya kita yang mendera mereka. Jadi pada masyarakat-masyarakat yang prihatin, kalau ada apa nampak kelakuan yang tidak baik seperti mendera dan sebagainya, boleh cepat-cepat lapor kepada pihak yang berkuasa supaya tidak ada lagi kes-kes mendera kanak-kanak. Kalau kita nak cuba kurangkanlah kes macam ni, dah tiba masanya untuk kita ambil tahu benda yang perlu. Bukanlah kita macam jaga tepikan orang, tapi kalau dah sampai depan mata kita boleh nampak budak tu lebam tangan, budak tu dipukul depan mata kita contohnya, takkan kita nak tutup sebelah mata dan just jalan. Okey, so kita lah yang bertanggungjawab sebab benda tu jadi depan kita. Kita yang bertanggungjawab. Janganlah tunggu sampai dah meninggal dunia baru kita nak tersentak.